tapi dia taat perintah Allah, maka dia berjaya, dia bahagia. Begitu juga orang kaya, rumah 3 tingkat, pagar tinggi, kolam 2, air tawar 1, air masin 1, 2 kolam. Saya pergi mandi laut dah. Punya kaya, dia taat perintah Allah pun dia bahagia. Orang yang belajar taat perintah Allah akan bahagia. Orang yang bekerja taat perintah Allah akan bahagia. Orang menganggur taat perintah Allah akan bahagia. Siapa sahaja di kalangan umat ini, kata ulama, yang taat perintah Allah, di mana saja mereka tinggal, kedudukan mereka, kondisi kehidupan mereka, apapun keadaan mereka, taat perintah Allah, mereka akan bahagia dalam kehidupan mereka. Bahkan tuan-tuan, Allah berkata dalam Quran, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Orang yang mana beramal saleh, orang yang mana datang kepada amal di kalangan lelaki dan wanita, iaitu di kalangan umat ini, Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu, Allah akan bagi mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maksudnya bila satu orang buat keputusan untuk taat perintah Allah, Allah akan ubah kehidupan dia. Bukti yang sangat besar tuan-tuan yang mulia ialah Bilal bin Rabah. Satu orang yang mana bukan kata tak ada nama, rupa pun tak ada, tak ada ranking. Bilal bin Rabah, kulit hitam, nama Bilal pun tak pernah disebut-sebut oleh siapa-siapa pun pada waktu tu. Bahkan sebagian ulama kata Bilal bin Rabah 7 tuan tukar tangan. Hamba ni tuan-tuan, kalau asyik tukar tangan saja, maksudnya tak glamour lah hamba ni. Orang tak berapa minat. Kereta wajar, orang beli, besok orang ni tukar. Tak nak lah kereta ni, jual balik second hand. Orang lain pula ambil, besok orang tu pula jual juga. 7 tuan tukar tangan, tak glamour. Bilal ni ulama kata 7 tuan tukar tangan, sampailah ke tangan Umayyah bin Khalaf. Umayyah telah dera Bilal, nak naik kuda, nak naik unta, pijak belakang Bilal. Tuan-tuan bayang, hamba yang mana di kalangan hamba sendiri pun Bilal paling bawah sekali, ulama kata. Tetapi satu keputusannya Bilal buat, dan keputusan ni tuan-tuan, saya dan tuan-tuan kena buat keputusan ni. Apa dia? Bilal buat keputusan untuk jadi orang taat perintah Allah, jadi kehidupan cara Nabi SAW. Satu keputusan dia telah buat. Dengan satu keputusan nekat Bilal telah buat, Allah telah ubah kehidupan Bilal. Ulama kata 100%. 5 perkara Allah beri pada Bilal. Pertama sekali, bila Bilal buat keputusan untuk jadi orang taat perintah Allah, jadi kehidupan cara Nabi SAW, jadi orang yang mendukung kerja Nabi SAW, Allah bagi yang pertama, Allah merdekakan Bilal. Ini yang pertama. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi satu orang hamba melebihi dia dibebaskan daripada jadi hamba. Yang kedua, Bilal bin Rabah selepas kewafat, di saat hayat bagi Nabi SAW, waktu Nabi nak lantik muazzin, di kala masyarakat Arab bangga dengan asabiah mereka, baginda telah angkat Bilal bin Rabah, orang kulit hitam, di saat orang Arab ketika itu tengah bangga dengan asabiah mereka. Nabi telah angkat Bilal bin Rabah, orang berkulit hitam, jadi muazzin yang pertama. Subhanallah. Dulu tuan-tuan kita dengar ada pejuang nama Nelson Mandela, dia perjuangkan dasar apartheid. Nabi dulu lagi telah angkat Bilal, nak tunjukkan betapa adilnya Islam ni, masya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan yang mulia, selepas kewafatan Nabi SAW, Bilal bin Rabah tak mampu tinggal di kota Madinah kerana lorong-lorong, jalan-jalan, bukit-bukit, gunung-gunung di Madinah. Bilal dah tak nampak macam gunung, dah tak nampak macam lorong, dah tak nampak macam jalan. Yang Bilal nampak hanya kenangan berjalan dengan Nabi dekat lorong tu, berjalan dengan Nabi dekat bukit tu, berjalan Nabi dekat bangunan tu, dan lain Bilal tak nampak. Bilal tak boleh hidup lagi di Madinah kerana terlampau rindu dengan Nabi. Maka Bilal telah buat keputusan untuk pergi buat kerja agama, buat kerja dakwah. Dan sampailah Bilal berangkat jemaah dia hingga ke Damsyik. Dia berangkat ke Syam buat usaha agama. Sampai di Damsyik tuan-tuan, Allah telah muliakan Bilal. Allah telah angkat Bilal jadi gubernur. Subhanallah. Asal hamba, nama pun tak ada, Allah angkat darjat Bilal dengan satu keputusan saja. Bilal buat keputusan nekat, iaitu jadi orang taat perintah Allah, jadi orang yang amal sunnah Nabi SAW. Allah janji, man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bagi kehidupan yang baik. Dalil dia Bilal. Banyak lagi dari sahabat. Contoh yang paling mudah, tengok Bilal. Yang ketiga jadi gubernur. Kita nak jadi ketua pelajar belum tentu dapat. Pengurusi masjid jauh sekali. Ketua pengakak pun belum tentu dapat. Bilal bin Rabah jadi gubernur di Syam. Yang ketiga. Yang keempat, isteri-isteri Bilal. Dalam tarikh Dimash sebut. Tarikh Dimash ni kitab apa? Yang dikarang oleh Ibn Asakir rahmatullah alaih. Satu ulama hadis yang bernama Ibn Asakir rahmatullah alaih.
Ibn Asakir ulama hadis yang besar. Dia karang kitab Arba'ina Buldan, 40 hadis daripada 40 negara. Dia pergi negara ni ambil satu hadis, tulis dalam kitab dia. Pergi negara ni ambil satu hadis, tulis dalam kitab dia. Dan dia kumpul 40 hadis dan dia letak nama kitab dia Arba'ina Buldan, 40 hadis daripada 40 negara. Ini Imam Ibn Asakir rahmatullahi alaih. Dia yang karang kisah Bilal ni. Dalam kitab dia nama Tarikh Dimash, Sejarah Damsyik. Isteri-isteri Bilal di kalangan wanita-wanita Hams. Wanita Hams ni ada dekat Damsyik. Kulit putih, mata biru, rambut coklat. Ni isteri Bilal. Rambut coklat, bini kita muka coklat. Ni rambut coklat. Subhanallah. Isteri Bilal bin Rabah. Tuan-tuan payang. Orang yang berkulit hitam, isteri dia Allah bagi begitu kemuliaan Allah bagi pada Bilal. Kalaulah kecantikan ini merupakan satu perkara yang membanggakan bagi satu orang lelaki, Bilal lah paling bangga sekali. Isteri kulit putih, mata biru, rambut coklat. Orang tempat kita rambut mata biru pun pakai kontak lens. Hari ni biru, esok hijau, esok mata kucing, esok mata rimau, tukar-tukar kontak lens. Ini mata biru betul, subhanallah. Kemudian tuan-tuan ulama kata, daripada hasil perkahwinan Bilal lahir anak kulit putih, mata biru, rambut coklat. Subhanallah. Anak yang begitu comel bagi pandangan kita. Tapi bagi pandangan masyarakat Damsyik ketika itu, kulit macam ni tak ada nilai. Kerana muka tak macam Bilal. Tak comel dia kata. Tuan-tuan bayang kalau macam ni punya anak kita dapat, satu bangi tuan-tuan, kita tak bagi sentuh anak kita. Jangan, ni anak saya, jangan. Kita coklat, bini coklat, dapat anak putih, mata biru, rambut coklat. Subhanallah. Berita harian datang, metro datang, semua nak ambil gambar. Tapi Bilal lahir anak kulit putih, mata biru, rambut coklat, orang Damsyik kata tak menggembirakan kami. Tapi bila dapat anak kulit hitam, rambut kerinting, muka macam Bilal, bukan saja Bilal gembira, bahkan seluruh penduduk Damsyik gembira. Hari ni Bilal dapat anak muka macam Bilal. Subhanallah. Orang gembira dapat anak muka macam Bilal. Subhanallah. Bahkan satu orang alim saya pernah dengar, orang duk sibuk kan beli produk-produk nak putihkan muka. Orang alim tu kata, saya bangga saya kulit hitam kerana muka saya mirip-mirip macam Bilal. Tuan-tuan, kita mau bangga kita kulit hitam, mudah-mudahan kita jadi macam Bilal. Ini yang keempat, isteri Bilal di kalangan wanita Damsyik. Yang kelima, Allah muliakan Bilal sampai kiamat. Sampai kiamat Allah muliakan Bilal. Tidak ada mazhab, tidak ada fahaman. Walaupun dalam Islam ni ada fahaman yang pelik-pelik, tak ada satu fahaman pun yang kutuk Bilal. Tak ada. Ada fahaman yang tak suka sahabat, ada. Tapi tuan-tuan tengok, dia tak pernah kutuk Bilal. Ini kemuliaan Allah beri pada Bilal sampai kiamat. Nama Bilal dikenang. Kalau kat kampung kita ada orang nama Awang jadi muazzin, orang panggil Awang Bilal. Subhanallah. Awang Bilal, meninggal dah dia. Siapa? Awang Bilal. Tuan-tuan, sampai kiamat nama Bilal disebut-sebut. Dan ulama kata ini di dunia, di akhirat Bilal bin Rabah akan jadi penghulu dalam syurga. Bilal akan memegang bendera muazzin, akan bawa muazzin bersama-sama Bilal masuk syurga. Subhanallah. Orang yang kulit hitam tak perintah Allah, Allah bagi kejayaan masuk syurga. Kalau kita rasa kita handsome, kita rasa kita kacak, tapi tak taat perintah Allah, apa kesudahan kehidupan kita? Jadi tuan-tuan, natijah ulama kata kehidupan ini jadi orang tak perintah Allah. Maka dalam setiap sudut, setiap keadaan kehidupan kita, Allah akan selesaikan masalah kita. Para sahabat Nabi SAW adalah mereka yang kembali kepada amal. Setiap kali mereka ada masalah, mereka akan kembali kepada amal. Dan kehidupan dunia ni tuan-tuan, kehidupan yang mana kita boleh buat pilihan tuan-tuan. Ni kehidupan dunia, boleh lagi buat pilihan. Tak suka belajar JMI, boleh pindah pergi kolej lain. Tak suka tinggal kat kampung, pindah bandar. Tak suka tinggal bandar, pindah kampung. Ada orang tuan-tuan, dia lahir di kampung, jiwa-jiwa bandar. Subhanallah. Lahir kampung, jiwa bandar, pakai high cut. Kampung punya debu kampung dia, pakai high cut pergi bandar. Subhanallah. Pakai jaket tebal lagi Sabtu. Subhanallah. Pegang bas, panas terik. Punya nak duduk macam kat UK, punya nak ikut barat macam tu. Jiwa bandar, duduk kampung. Ada orang duduk bandar, jiwa kampung. Kita pergi gas rumah dia, Assalamualaikum. Kita terkejut. Ini rumah ke hutan? Pokok berjurai-jurai. Kita masuk boleh sesat dalam tu. Pokok sila-sila pokok balak pun ada. Punyalah cinta pada kampung. Ayam ada kat rumah dia, angsa ada. Duit dia punya ayam Belanda pun ada. Macam-macam kampung betul. Nyamuk jangan cakap. Nyamuk jangan, macam kampung.
Dia buat macam dusun rumah dia, tapi tinggal kat bandar. Ni tuan-tuan, boleh buat pilihan dunia ni. Tak suka tinggal kat Johor, boleh pindah pergi ke Pahang. Tak suka tinggal Pahang, boleh pindah pergi Selangor. Tak suka tinggal Selangor, boleh pindah pergi ke Kedah. Boleh buat pilihan. Tak suka tinggal kat Malaysia, rasa macam nak duduk kat negara orang putih, pindah Australia, pindah ke England, boleh pindah. Ni dunia, boleh buat pilihan. Tetapi kehidupan akhirat tidak, tuan-tuan. Allah beritahu, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dua tempat je kehidupan akhirat. Sama ada kamu berjaya masuk surga, gagal masuk neraka. Dua tempat je, tuan-tuan. Tak ada pilihan lain dah. Maka untuk perkara ni, tuan-tuan, disebabkan akhirat tak ada pilihan. Maka nak tak nak, suka tidak suka, mahu tidak mahu, tuan-tuan, kita kena buat keputusan seperti Bilal telah buat keputusan. Itu jadi orang tak perintah Allah. Jadi kehidupan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun keadaan, tuan-tuan, walaupun apapun keadaan, kita tinggal dalam rumah yang besar, tak perintah Allah bagi. Tinggal dalam rumah yang kecil, tak perintah Allah bagi. Tuan-tuan, tidak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Bahkan setengah ulama kata, tidak ada rumah yang lebih besar daripada Qarun. Rumah dia besar, ada tasik kat depan. Subhanallah. Setiap kali Bani Israel lalu, Bani Israel tengok rumah dia. Bani Israel kata dekat anak dia, alangkah baiknya kita jadi Qarun. Tuan-tuan. Setiap kali lalu, alangkah baiknya jadi Qarun. Bila mana, tuan-tuan, Allah binasakan Qarun di depan mata Bani Israel. Bani Israel beritahu anak dia, nasib baik jadi Qarun. Ni tuan-tuan, kita lalu lupa orang kaya. Ya Allah, baiknya kalau jadi macam pakcik ni. Ini fitrah. Ini fitrah manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Surah Imran muka kedua. Jadi menjadi fitrah manusia, teringin jadi kaya, teringin nak bini cantik, teringin nak kereta besar, teringin nak pangkat tinggi, teringin nak cemerlang dalam ujian. Keinginan manusia. Maka ulama kata, siapa tak perintah Allah, Allah Ta'ala akan sempurnakan keinginan dia. Sebab dalam hadis qudsi Allah beritahu, anta turid wa ana urid. Kamu ada keinginan dan aku juga ada keinginan. Maka yang akan terjadi ialah keinginan aku. Dan kalau kamu tunaikan keinginan aku, maka aku akan mudahkan kamu untuk tunaikan keinginan kamu. Akan tetapi kalau kamu tak nak tunaikan keinginan aku, maka aku akan persulitkan untuk kamu tunaikan keinginan kamu. Subhanallah. Maka tuan-tuan ibu rahmat, tuan-tuan yang mulia, kita niat untuk jadi orang taat perintah Allah. Jadi orang yang taat perintah Allah. Tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi SAW ni, ada riwayat sebut jumlah dia 200,000. Ada riwayat kata 124,000. Kenapa berbeza pandangan ulama? Ada kata 200,000, paling tinggi 200,000 lah. Ada kata 124,000. Saya pernah duduk satu daurah Hayatus Sahabah. Kita Hayatus Sahabah pergi daurah. Syekh itu kata, yang kata 124,000 itu adalah kerana 124,000 orang para sahabat sahaja yang pergi buat haji bersama Nabi. Sebenarnya jumlah sahabat ini 200,000. Jadi dalam ranking para sahabat, yang paling tinggi 200,000. Semua ni, tuan-tuan, berjaya 200,000. Bahkan kata ulama, kalau kita tengok yang terakhir sekali, nama pun tak pernah dengar, cerita pun tak ada dalam rekod, tak ada nama dia, tak pernah dengar nama dia. Kalau kita ikut dia pun kita berjaya, kata ulama. Bahkan setitis peluh dia, setitis dia keluar waktu buat usaha dakwah. Ni bukan peluh Abu Bakar tau. Peluh yang ke 200,000 tu. Keluar peluh dia waktu buat usaha dakwah. Sampai kiamat tak ada siapa manusia boleh bayar ganti korban dia untuk agama. Ranking paling tinggi 200,000. Turun satu anak panah 124,000 lebih mulia daripada 200,000 tadi. Siapa mereka? Iaitu yang pergi haji bersama dengan Nabi SAW, yang mendengar amanah Nabi di padang Arafah pada khutbah Nabi yang terakhir. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Daripada 124,000 turun satu anak panah 1,500 orang lebih mulia daripada 124,000. Siapa mereka? Yang berbaiat dengan Nabi di bawah pohon nama Ridwan di Hudaibiyah. Nabi janji, Nabi jamin 1,500 orang ni ahli syurga. Dalam kitab Lu'lu' al-Maknun, kitab sirah. 1,500 orang, tuan-tuan, turun satu anak panah lagi. 313 ataupun 316 orang lebih mulia. Siapa mereka? Ahli Badar. Allah ampun dosa mereka sebelum pergi Badar, selepas pergi Badar. Subhanallah. Bahkan, tuan-tuan ibu rahmati Allah, ada di kalangan sahabat yang mana dia ada buat kesalahan besar tapi dia ahli Badar.
Khatib bin Abi Balta'ah, satu orang sahabat. Siapa dia Khatib bin Abi Balta'ah? Orang pertama yang dihantar oleh Nabi untuk buat kerja agama, untuk buat usaha dakwah di Mesir. Dia orang pertama. Zaman Umar, baru Umar hantar orang kedua, nama Amr bin Al-As. Dan terbuka Mesir zaman Amr bin Al-As. Amr bin Al-As bawa kerja agama, terbuka Mesir. Tapi orang pertama pergi Khatib bin Abi Balta'ah. Waktu Fathu Mekah, Nabi rancang satu perancangan untuk masuk Mekah. Sahabat ni masuk ke utara, sahabat ni masuk ke selatan. Perancangan nak masuk Mekah ni, pembukaan Mekah. Khatib dengar, Khatib tulis, lipat surat, bagi kat satu orang perempuan, kamu bagi kat saudara saya kat Mekah. Dia ada saudara kat Mekah. Dan membuka rahsia itu merupakan membocorkan rahsia negara, rahsia Nabi. Nabi pun tak tahu yang surat itu ditulis. Allah turun wahyu, Jibril bagi tahu, ya Rasulullah, surat tu sekarang satu orang perempuan tengah bawa. Maka tuan-tuan, Nabi suruh Sayyidina Ali Nabi Mafhum dengan satu orang sahabat kejar. Dapat perempuan ni, pulang balik surat tu. Perempuan tak nak bagi, Sayyidina Ali paksa dia bagi. Surat tu dibagi pada Nabi, betul dalam tu memang tulis perancangan Nabi tadi, Nabi rancang semua cerita dalam tu. Maka tuan-tuan, Nabi panggil Khatib bin Abi Balta'ah. Khatib datang di Masjid Nabawi. Umar buka pedang, ya Rasulullah, biar saya pancung kepada munafik ni. Nabi beritahu, dia ahli Badar. Ahli Badar, Allah ampun dosa dia sebelum pergi Badar, selepas pergi Badar. Wahai Khatib, kenapa kamu buat macam ni? Khatib kata, ya Rasulullah, saya dekat Mekah ada seorang yang saudara. Saudara tu tak ada siapa-siapa melainkan saya. Saya sangat sayang pada dia, saya risau dia diapa-apakan. Saya cerita dekat dia supaya dia berhati-hati, saya takut dia dibunuh. Ini tuan-tuan, Allah ampun dosa dia sebelum pergi Badar, selepas pergi Badar. InsyaAllah. Daripada 313 ataupun riwayat lain 316, turun lagi satu anak panah, 40 orang lebih mulia. Siapa mereka? Yang beriman di tangan Nabi di rumah Arkam bin Abi Arkam. Tuan-tuan, di mana rumah Arkam bin Abi Arkam? Di antara Safa dan Marwah. Orang dulu-dulu kalau pergi, dia biasa tengok tapak rumah Arkam bin Abi Arkam. Masa saya kecil, saya pergi Mekah, dapat tengok tapak rumah Arkam bin Abi Arkam. Sekarang tinggal kenangan saja. Tak ada dah. 40 orang yang terawal beriman di tangan Nabi SAW. 40 tadi, turun lagi satu anak panah. Ni ranking sahabat, tuan-tuan. Siapa mereka? 10 orang yang lebih mulia. Asyarah mubasyarah, 10 orang yang diamin syurga dekat dunia lagi. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Talha bin Ubaidillah, Said bin Zaid, Zubair Al-Awam, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf. 10 orang yang dijamin surga di dunia lagi. 10 orang, turun lagi satu anak panah, 4 yang lebih mulia. Siapa dia? Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Daripada 4 tadi, tuan-tuan, turun lagi satu anak panah. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Sayyidina Abu Bakar yang paling tinggi sekali darjat dia? Kerana dia yang paling awal masuk Islam. Dia paling awal. Selepas Khadijah, orang lelaki paling awal adalah Abu Bakar Siddiq. Dan dia adalah antara orang yang banyak korban untuk agama. Dan ulama kata dialah orang yang paling faham mansyah Nabi SAW. Apa dia mansyah? Kalau dalam bahasa Arab kita belajar satu perkataan nama dia talab. Talab ni keinginan. Sebab tu dalam Arab kita panggil pelajar ni talib, orang yang berkeinginan untuk belajar. Talab ni berkeinginan. Mansyah ni masuk sama, keinginan, kehendak. Tetapi cara penggunaan dia, mansyah lebih tinggi daripada talab. Saya bagi contoh. Satu orang suami balik kerja penat, bagi salam, Assalamualaikum. Bini buka pintu, abang nampak macam penat je, abang duduk dulu. Suami dia kata, yang buatkan kopi. Baik, ayang pergi buat. Ini tolak. Order baru dapat. Order baru dapat. Tapi mansyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang macam penat je, ayang dah siapkan kopi untuk abang. Macam tahu-tahu je abang nak. Ini mansyah. Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, Nabi dapat wahyu nak pergi hijrah. Nabi beritahu Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku telah diperintahkan untuk hijrah. Nabi Muhammad Mafhum hadis. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, saya telah siapkan 2 ekor unta. Subhanallah. Tak cerita lagi dah tahu. Ini mansyah. Orang yang memahami kehendak Nabi. Siapa sedia korban harta dia? Siapa sedia infakkan harta dia untuk perang Tabuk? Abu Bakar datang bagi seluruh harta. Ini mansyah. Yang memahami kehendak Nabi SAW. Ulama kata sampai kiamat tidak ada orang yang faham mansyah Nabi melebihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ketika hijrah, tuan-tuan yang mulia, ada 6 orang
yang membantu hijrah Nabi SAW. 4 daripada mereka ialah keluarga Abu Bakar. Abu Bakar punya company. Pertama Abu Bakar sendiri, yang teman Nabi SAW daripada Mekah sampai Madinah, bahkan hingga akhir hayat dia sambung kerja Nabi. Yang kedua anak lelaki Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Kerja dia apa? Duduk di tempat-tempat orang kafir, dengar cerita apa yang orang kafir nak buat kat Nabi. Yang ketiga Asma binti Abu Bakar, anak perempuan Abu Bakar, isteri Zubair Al-Awwam, yang sedang mengandung 7 bulan sarat, tuan-tuan. Masak, hantar pergi Abu Bakar kepada Abu Bakar dan Nabi dekat Gua Sur. Mungkin kita fikir punya banyak, orang lain boleh pergi, kenapa Asma? Kerana ulama kata orang lain kalau keluar Abu Jahal bunuh. Asma je Abu Jahal tak syak sebab dia mengandung. Orang lain kalau perempuan lain keluar semua kena bunuh. Tapi Asma je yang Abu Jahal tak syak. Asma pergi hantar 7 bulan sarat, tuan-tuan. Gunung punya tinggi, bukan macam Bukit Broga. Ni tinggi Gua Sur. Subhanallah. Masa saya belajar di Madinah dulu, nak naik Jabal Nur. Jabal Nur ni rendah sikit daripada Jabal Sur. Jabal Nur ni ada Gua Hira. Nak naik, Arab kata beli tongkat. Arab panggil tongkat Asa. Beli tongkat. Kita kata nak buat apa beli tongkat? Sihat lagi. Masa tu kurus sikit, sekarang dah gemuk. Nak apa beli tongkat? Sihat lagi. Beli tongkat, dia kata beli. Saya cakap dengan rumah, beli je lah. Lagipun sini tak ada jual kitchen. Tongkat ni buat ganti kitchen lah, sangkut kat rumah. Kita beli. Beli tu bukan niat nak guna pun, niat nak ganti kitchen. Naik, tak ada apa-apa. Turun, rupanya tuan-tuan kaki tertinggal kat atas. Kaki tertinggal dekat atas. Turun pakai tongkat, tak ada kaki dah rasa. Kebas habis dah, tak ada kaki rasa. Ni baru Bukit Jabal Nur. Ini Jabal Sur, tinggi lagi tuan-tuan. Asma naik 7 bulan sarat mengandung. Dulu bukan ada tangga macam sekarang. Subhanallah. Ni korban untuk agama. Yang keempat Amir bin Fukhairah, bekas hamba Abu Bakar. Dulu dia hamba Abu Bakar bebaskan dia. Jadi 4 orang ni keluarga Abu Bakar. Yang kelima baru Sayyidina Ali. Yang keenam Abdullah bin Uraikid. Dia ni tak Islam. Dia membantu jadi rahaba Nabi Islam pergi Madinah. Ni 6 orang, tuan-tuan. Nak tunjuk pada kita Abu Bakar lah orang yang paling faham mansyah Nabi. Jadi ulama kata bila umat ini dia datang kepada kehendak Allah, kehendak Nabi, maka Allah akan buka jalan untuk mereka. Walaupun nampak pada awalnya susah. Abu Bakar, tuan-tuan, nampak pada mata kita susah tak? Susah. Dia korbankan seluruh harta. Lepas ni mesti miskin Abu Bakar. Tapi ulama kata Allah buat keputusan sampai kiamat keturunan Abu Bakar takkan minta sedekah. Sampai kiamat Allah bagi berkat disebabkan atuk dia korban. Harta ni, tuan-tuan, bila kita guna dia jadi berkat. Tanah, tuan-tuan, tanam pokok dia jadi makin subur, makin berguna tanah tadi. Tapi kalau dibiarkan jadi belukar, harta digunakan begitulah jadi berkat sampai kiamat keturunan Abu Bakar tidak akan diminta sedekah. Subhanallah. Dan juga para sahabat yang lain, tuan-tuan, juga mereka datang kepada amal. Satu orang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Zaman Nabi, tuan-tuan, ada 120 orang nama Abdullah. Berapa orang? 120 orang nama Abdullah. Ini modal nak buat kerja agama. Kerja agama ni kita nak jumpa orang, ulama kata dengan 4 cara. Pertama, jumpa orang ta'aruf. Perkenalkan diri. Dan perkenalkan diri juga, tuan-tuan, bukan boleh tanya nama siapa. Tak, bagi tahu nama kita dulu. Nama saya Farhan, nama abang siapa, macam tu. Tak boleh tanya nama dia terus. Ulama ajar bagi tahu nama kita dulu. Sebab kalau silap cara, dia akan jadi lain. Nama dia Khamis, nama kita Jumaat. Contoh, nama saya Jumaat, nama abang siapa? Khamis. Sama nama kita. Okey. Tapi kalau kita tanya nama dia dulu, nama siapa? Khamis. Nama saya Jumaat lah, sama lah kita. Marah terus dia. Main-main nama saya. Mak saya bagi tahu nama tu. Padahal memang nama dia Jumaat, tapi silap cara. Kita tanya nama dia dulu, patut bagi tahu nama kita dulu. Ni, tuan-tuan. Nama pun jangan main-main. Nama siapa? Syakban. Saya Ramadan. Kena cekik dia kat situ. Main-main ni nama saya. Mak saya bagi tahu. 7 hari tak tidur fikir nak tak nama saya. Jangan main-main. Kita boleh cakap macam tu. Kena susun betul-betul. Kedua, takluk. Ni cara dakwah, takluk. Kedua, takluk, iaitu cuba menguasai dia. Menguasai macam mana? Bermula daripada ta'aruf tadi. Nama siapa? Abdullah. Masya Allah, bang. Kalau abang nak tahu zaman Nabi ada 120 orang nama Abdullah. Dahsyat lah awak. Macam mana awak tahu ni? Dalam kitab mustalah hadis. Dahsyat lah. Dia akan bagi perhatian kat kita. Ni takluk. Cuba untuk menguasai dia.
Kalau tak boleh dengan cara itu, tanya, abang tinggal kat mana? Saya tinggal kat Kota Baru. Oh, saya pernah sampai sana, kat Perlis kan. Ni cara nak takluk. Bukanlah Kota Baru, Kelantan. Ya ke bang? Allah, saya ingat kat Perlis. Dia dah mula tertarik kan? Tertarik yang kita takluk, nak tarik dia takluk. Yang ketiga baru targhib, dakwah. Dakwah pun tak panjang-panjang, pendek je. Yang keempat tashkil, ajak dia. Ini 4 cara tuan-tuan. Ta'ruf, takluk, targhib, tashkil. Saya cerita kat tuan businessman, ustaz, ni saya nak gunalah untuk bisnes saya. Dia nak guna untuk bisnes. Ni bisnes kerja agama. Nak bawa manusia pada Allah. Untuk adik-adik, tuan-tuan yang belajar di GMI, di mana-mana belajar, kita punya pendekatan jangka masa panjang. Jangan hari tu jumpa hari tunjuk terus. Hari ni ta'aruf. Ta'aruf boleh mungkin jangka masa sebulan. Assalamualaikum, nama siapa? Nama saya Osman. Nama siapa? Ali. Nanti kalau jumpa tegur lah. Itu je. Sikit je bagi. Kalau hari tu jumpa, hari tunjuk, besok dia lari dah. Dia ada cara dia. Hari ni jumpa, tanya nama dulu. Nanti jumpa kat Dewan Makan, Osman, Masya Allah, itu jumpa dekat surau. Cukup lah. Bulan depan baru takluk. Hari tu tanya nama je, lupa nak tanya tinggal kat mana. Jangka masa panjang, 1 semester kan ada. Jangka masa panjang. Kita target semester habis, dia keluar dakwah kita. Dia target dia. Ataupun hujung bulan dia keluar 3 hari kita. Hujung semester dia keluar 40 hari kita. Kita kena ada target kalau pelajar, jangka masa panjang. Tapi kalau kita keluar 3 hari kat tempat orang, 3 hari je kita dah masuk. Masa itulah kita buat 4 sekali. Jadi tuan-tuan, sahabat nama Abdullah bin Mas'ud. Di dalam mustalah hadis, kalau kita belajar, tuan-tuan jumpa mana-mana hadis yang tak disebutkan bin siapa, nama Abdullah tak sebut bin siapa, maka ulama hadis sepakat itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satu hari dia nazak nak meninggal. Dan nazak dah nak meninggal. Maka tuan-tuan, satu wakil kerajaan datang. Wahai Ibnu Mas'ud, dulu kau pernah khidmat dengan kerajaan Madinah. Kamu tak nak ambil gaji. Kalau kita gaji tak masuk, kita risau. Ini tak nak ambil gaji. Jadi gaji kamu kami tak guna, kami simpan. Jadi sekarang ni kami datang untuk pulangkan balik. Ni hak kamu ni, nak pulang balik. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, dia macam nak bagi tahu, masa hidup saya tak ambil dan nazak lagi tak nak ambil. Wakil kerajaan kata, saya datang ni bagi duit kamu ni macam nak bagi kat kamu, tapi sebenarnya bukan nak bagi kat kamu pun. Sebenarnya nak minta kamu bagikan duit ni pada anak-anak kamu. Anak-anak Ibnu Mas'ud ni semua perempuan. Ada pendapat kata anak dia 4 orang. Jadi kalau tuan-tuan ada anak perempuan semua ni, Masya Allah, tuan-tuan ada bayang-bayang Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Ini boleh guna dalam dakwah. Pakcik, anak lelaki apa orang? Tak ada, anak semua perempuan. Masya Allah pakcik, macam Ibnu Mas'ud pakcik. Macam Ibnu Mas'ud. Sebiji lah. Saya tak sangka lah saya berjumpa Ibnu Mas'ud zaman ni. Tuan-tuan, cara dia, dakwah ni kena cara. Kena cara, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dia kata anak dia semua perempuan. Kata wakil kerajaan, kami dah bincang, risau. Kalau kamu meninggal malam ni, apa jadi ke anak perempuan kamu? Kami risau anak perempuan kamu jadi fakir, jadi miskin. Jadi saya dihantar untuk bagi ni duit pada kamu, kamu bagi anak perempuan kamu supaya mereka tak miskin, tak fakir. Tuan-tuan, Ibnu Mas'ud bagi sedas je. Wallahi, demi Allah, walaupun saya mati malam ni, anak perempuan saya takkan miskin, takkan fakir. Terkejut orang ni. Macam mana boleh yakin macam ni? Wahai Ibnu Mas'ud, apakah yang telah menyebabkan engkau begitu yakin? Ibnu Mas'ud kata, saya telah dengar daripada Nabi SAW. Lebih kurang mafhum. Hadis ni tuan-tuan, riwayat Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sendiri riwayatkan. Dinukilkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Muntakabul Ahadis, bab kelebihan Quran. Penting tuan-tuan baca Muntakab Ahadis. Penting baca Muntakab Ahadis. Baca kat rumah kita, kat masjid kita. Hadis dia pendek-pendek, mudah untuk kita hafal. Apa sabda Nabi SAW? Lebih kurang mafhum. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang baca surah Waqiah di malam hari, kefakiran tidak akan datang pada dia. Lebih kurang mafhum, Allah selamatkan dia daripada kefakiran. Ada riwayat lain kata dia takkan fakir selama-lamanya, insya-Allah. Ibnu Mas'ud kata, kalau kamu nak tahu, daripada hari Nabi ajar saya telah perintahkan semua anak perempuan saya waktu dia kecil baca surah Waqiah.
dan mereka tak pernah sekalipun tinggal hingga ke malam ni. Mereka tak pernah tinggal, melainkan waktu haid saja mereka tinggal. Mereka tak pernah tinggal hingga ke malam ni. Dan saya nak beritahu kamu, kalau malam ni saya mati, kefakiran dan kemiskinan tidak akan menjamah walaupun tanpa kaki anak perempuan saya. Subhanallah. Ini orang yang faham datang pada amal. Berapa ramai orang yang rasa dia fakir, dia miskin, berhajat jumpa orang kaya tu, jumpa orang kaya, tuan tolong saya miskin. Jumpa orang kaya hati seronok, belum minta lagi, jumpa je, orang kaya tu, ya ke? Saya kata tuan, berubah tu muka. Tadi lain lebih kurang je, dengar cakap ni datuk ni, ya ke? Saya kata datuk, padahal datuk ada cucu, bukan datuk betul pun. Sebab dia rasa ni datuk dia boleh selesai masalah saya. Tapi sahabat Nabi SAW datang pada amal. Berapa ramai orang yang baca waqiah tiap malam, yang mana tuan-tuan dengan baca waqiah Allah akan angkat kefakiran kita. Ada orang kata saya kaya, saya tak perlu baca waqiah. Waqiah untuk orang fakir je, miskin je. Saya kaya tak payah baca. Ulama kata dia kena baca. Kenapa? Dia fakir masa. Tak ada masa je. Jom lagi sembahyang maghrib. Saya tak ada masa dah. Nanti dah tua-tua ni saya pergi. Dah tua pencen, jaga cucu pula. Tak ada masa lagi. Jomlah keluar dakwah. Saya tak ada masa lah. Rumah subhanallah. Macam tadi dah 3 tingkat, kolam 2, aircon 20 biji. Subhanallah. Tapi dia tak ada kat rumah. Meeting sana, meeting sini. Yang duduk kat rumah bibi. Nak pak rumah ni esennya 20. Subhanallah. Bibi yang seronok, dia sibuk sana sini, fakir masa, tak ada masa nak khatam Quran, tak ada masa nak baca Yasin. Maka tuan-tuan usaha baca waqiah, Allah angkat kefakiran. Adik-adik yang belajar baca waqiah, Allah angkat kefakiran. Ya tuan, bila atas masuk perkara itu, kita jadilah orang yang datang kepada amal. Jadi orang taat perintah Allah, Allah selesaikan masalah kita. Kisah para sahabat ni banyak tuan-tuan, masya-Allah. Untuk faham perkara ni tuan-tuan, tidak lain, tidak ada jalan dia melainkan dengan kita keluar jalan Allah. Atas maksud tu tuan-tuan, siapa di kalangan tuan-tuan yang sedia, insya-Allah boleh bagi nama untuk kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita belajar-belajar. Kata ahli sufi, man la tazuk la tafham. Siapa yang tak rasa, dia tak akan faham. Insya-Allah tuan-tuan boleh bagi nama, insya-Allah. Disember, siapa azam 40 hari, insya-Allah boleh bagi nama tuan-tuan. Cuti sekolah, subhanallah. Berada jalan Allah, bagi nama azam. Azam percuma tuan-tuan, niat percuma, tak kena bayar pun. Niat percuma. Kalau pergi klinik, daftar nama, itu dah tentu kena bayar. Masuk teksi, duduk je RM3 dah tentu. Kalau Grab car mungkin boleh cancel, tapi teksi duduk je dah kena lah RM3 dah tentu. Ini bagi nama percuma, tak kena bayar. Subhanallah. Kita bagi azam tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima kita, insya-Allah tuan-tuan. Malaikat-malaikat yang sedang ada kat JMI ni aminkan, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan boleh bagi nama. Mudah-mudahan Allah terima kita. Allah terima kita macam mana Allah terima para sahabat. Allah terima Abu Bakar sampai kiamat. Kebetulan Abu Bakar takkan fakir, takkan miskin, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan. InsyaAllah boleh bagi nama. Kalau tak 40 hari, azam 10 hari, insyaAllah. 10 hari belajar-belajar, insyaAllah. Kalau tak 10 hari, 3 hari, insyaAllah. Kita azam niat. Kalau tak bagi nama pun dalam hati, insyaAllah niat, ya Allah, satu masa Engkau pilihlah aku, ya Allah, untuk keluar jalan Engkau, ya Allah. 3 hari pun jadilah. Nak keluar, nak belajar kerja agama, nak keluar dengan orang lama, ulama-ulama, nak belajar banyak lagi, insyaAllah. Ada banyak lagi nama-nama sahabat, subhanallah, yang kita nak kenal pengorbanan mereka untuk agama. Atas maksud semua sedia, insyaAllah. 1 hari setengah last call, 1 hari setengah, 1 hari setengah, 1 malam saja tuan-tuan, masya-Allah. 1 hari setengah. Siapa ada niat azam boleh bagi nama. Sehari setengah saja. Ni habis diskaun ni, GST pun kita tolak, paling murah sekali. Sehari setengah tuan-tuan. Siapa ada azam, insya-Allah. Insya-Allah niat dalam hati, insya-Allah. Mudah-mudahan terima kita semua dan terima seluruh keturunan kita untuk kerja agama ini, dan kita jadikan tuan-tuan kerja agama ini maksud hidup kita, dan kita banyak sangka baik dengan semua orang, bahawa semua di depan kita lebih baik daripada kita, insya-Allah. Subhanallah wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.